Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin melakukan satu video tentang COVID-19 dan hubungannya dengan komunikasi dalam Islam. So, pertama sekali saya ingin menerangkan tentang apa itu COVID-19. COVID-19 ni seperti apa yang telah ditulis di dalam ni. Nampak tak? So, boleh cuba baca. Ini adalah poin-poin dia, poin-poin yang telah saya tuliskan selepas membuat sedikit kajian. So, sejarah COVID-19 ni, apakah itu COVID-19? So, COVID-19 ni atau dikenali sebagai coronavirus 2019-2020. Sebab kenapa dia dipanggil coronavirus 2019-2020 ataupun COVID-19, kerana ianya pertama dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Wuhan, China. Wuhan, Hubei, China. Kes pertama dikesan di Wuhan, Hubei, China, dan kemudian dia merebak ke negara-negara lain. So COVID-19 ni dia berpunca daripada virus SARS-CoV/2 ataupun coronavirus 2. So kira dia lagi power daripada virus coronavirus yang sebelum ni. Sebab tu dia diberi nama coronavirus 2. Kemudian virus ini telah diiktirafkan sebagai pandemik oleh World Health Organization ataupun WHO, nama singkatan dia, pada 11 Mac 2020. Seterusnya daripada awal ini dikesan sehingga 20 Mac 2020, ia telah mencatatkan 246,000 kes yang telah dilaporkan. So 246,000 kes yang dah ada dekat satu dunia. Dalam sekurang-kurangnya ada 180 negara dan wilayah yang terkesan dengan virus ini. Lepas tu kes kematian juga lebih daripada 10,000. Ini pada 20 Mac yang lepas, bukan yang paling latest. Kes kematian lebih daripada awal sehingga 20 Mac lebih daripada 10,000 kes kematian. Dan jumlah pesakit yang telah pulih mencatatkan 87,000 pesakit yang dah pulih. So kira kat situ kita boleh nampak dia punya kes kematian dengan jumlah pesakit yang telah dirawat tu, yang telah dirawat lagi ramai daripada kes kematian. So itu adalah satu yang sangat bagus, satu perkembangan yang bagus yang patut kita diketahui. So kiranya benda tu sebenarnya kita tahu benda tu boleh dirawat kalau kita menjalankan pencegahan daripada awal. So selebihnya akan diterangkan oleh kawan-kawan saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan ke simptom-simptom penyakit coronavirus dan juga kesan buruknya. Okey, pertama sekali, WHO ataupun World Health Organization telah mengeluarkan banyak tanda-tanda tanda-tanda yang dapat tahu kita boleh terkena penyakit ini. Secara umumnya terdapat 3 gejala yang boleh memberitahu bahawa anda terkena virus ini, iaitu demam melebihi suhu badan melebihi 38 darjah Celsius, batuk dan juga sesak nafas. Okey.
penyakit ini boleh jadi lebih teruk apabila badan kita cuba melawan dengan penyakit ini. Dia boleh menghasilkan demam teruk, batuk berdarah dan juga sakit dada. Okey, mengikut pengiraan organisasi ini, penyakit ini akan datang pada hari pertama hingga hari ke-14 akan munculnya penyakit-penyakit tersebut apabila anda terkena virus ini. Walau bagaimanapun, kebanyakan penyakit yang sudah dijangkiti mengambil masa 5 ke 6 hari untuk mendapatkan simptom-simptom virus ini. Namun ada juga penyakit yang terkena virus ini tanpa menghasilkan sebarang simptom. Kesan buruknya yang paling teruk adalah penyakit ini boleh menyebabkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menerangkan beberapa langkah-langkah pencegahan tentang wabak COVID-19. Yang pertama, cuci tangan dengan menggunakan sabun selama 20 saat dengan cara yang betul ya. Yang kedua, kita perlulah menutup mulut ketika batuk ataupun bersin dengan menggunakan tisu ataupun belakang lengan. Yang ketiga, jaga kebersihan setempat atau sekeliling persekitaran kita dan melakukan aktiviti yang sihat di dalam rumah. Yang keempat, jauhi atau tidak bersentuhan dengan individu yang batuk ataupun sesama. Kiranya kita janganlah dekat dengan orang yang mempunyai simptom ataupun dia demam, kerana itu boleh mendatangkan wabak terhadap kita, boleh berjangkit. Yang kelima, kita tidak disarankan untuk pergi ke tempat yang sesak ataupun tempat yang berpotensi tinggi yang ada wabak COVID-19 seperti mall, pasar raya. Kalau kita kena keluar terpaksa ataupun hal-hal penting, jarakkan diri 1 meter antara satu sama lain. Dan yang keenam, jika mengalami demam ataupun batuk atau sesak nafas, perlulah segera pergi ke pusat perubatan yang terdekat untuk membuat saringan ataupun cek sama ada kita mempunyai wabak COVID-19 ataupun demam biasa. Itu saja. Stay at home. Jangan isap rokok. Setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Seperti yang dapat kita lihat daripada peristiwa COVID-19 ini, hikmah yang pertama, ia mengajar kita untuk social distancing. Di sini saya boleh memberi makna yang social distancing ni mengajar kita untuk menjaga batas antara satu sama lain. Di sini dapat kita lihatkan perkara seperti zina dapat dikurangkan kerana kita menjaga setiap batas antara seseorang. Hikmah yang kedua yang kita boleh dapat ialah hubungan kekeluargaan dapat dieratkan. Di sini konsep stay at home ini membantu kita untuk meningkatkan lagi hubungan kekeluargaan kita, seperti kita melakukan gotong royong di rumah bersama ahli keluarga, adik-beradik. Di situ dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, kita dapat juga lebih masa untuk melakukan ibadah. Masa yang kita ada ni boleh kita lakukan untuk beribadah bersama keluarga. Seperti sebelum ini, kita beribadah selalu sembahyang bersendirian, tetapi bila berlakunya COVID-19 ni, kita dapat bersembahyang berjemaah bersama ahli keluarga. Walaupun kita tidak dapat berada di masjid atau surau, tetapi kita masih boleh bersembahyang berjemaah bersama keluarga. Seterusnya, di sini juga kita dapat menilaikan bahawa rakyat lebih peka. Di sini kita dapat tahu rakyat ini sekarang apabila berlakunya peristiwa COVID-19 ini,
rakyat lebih peka dengan situasi semasa. Kerajaan juga memainkan peranan di sini, komunikasi antara rakyat dan kerajaan, pimpinan tertinggi nampak lebih berfungsi daripada sebelum ini. Dan yang terakhir, hikmah berlakunya COVID-19 ialah asbab halal dan haram. Di sini saya ingin menerangkan bahawa ada sebab kenapa ada benda yang boleh kita makan, iaitu halal untuk dimakan, dan ada juga yang haram untuk dimakan. Kerana binatang yang haram dimakan bukan diharamkan tanpa sebab. Contohnya seperti kelawar yang merupakan salah satu puncanya datangnya virus coronavirus ini. Di situ kita dapat lihat kenapa kelawar itu diharamkan untuk dimakan. Dan juga seperti binatang-binatang lain seperti ular, katak dan sebagainya. So, sekian daripada saya, sekian daripada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe at home. Sekian, terima kasih.